حبيبي يوم عاشري وجديما طلع علينا من ذاك الوداع وجب الشكر. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa la hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Alhamdulillah, syukur pada Allah Subhanahu wa taala pada petang yang berbahagia ini dapat sama-sama kita bertemu dalam satu majlis di Bait Ar-Rahmah ini, dan saya mengucapkan terima kasih kepada yang berbahagia Datuk Hajah Rozana binti Datuk Haji Rahmat, dan juga tak lupakan tetamu jemputan kita yang berbahagia Fadil Guru Syekh Zainul Asri Hafizahullah, dan sebelah sana tak lupakan Ustaz Husaini Mahmud yang selaku selawat kita pada petang ini. Alhamdulillah, dan seluruh rombongan daripada Tuan Guru Syekh kita, dan seluruhnya para tetamu jemputan Datuk Datin, tuan-tuan, puan-puan, muslimin, muslimat, hadirin, hadirat yang dimuliakan. Alhamdulillah, syukur pada Allah Subhanahu wa taala dapat bersama-sama kita berada pada pertemuan untuk sama-sama kita menyambut peristiwa ataupun Maulidur Rasul sallallahu alaihi wasallam, mengingati peristiwa ataupun bagaimana perjuangan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mahabbah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ulil amri, pemimpinku, sebagai tajuk kita pada petang ini. Alhamdulillah. Baik, sebelum kita pergi lebih jauh, suka sekiranya saya mulakan majlis dengan sepotong ataupun beberapa ayat daripada ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala untuk menjadi renungan kita bersama dan menjadi hidangan daripada langit, yang saya bacakan daripada surah Al-Ahzab ayat yang ke-21. Surah Al-Ahzab ayat yang ke-21 yang menceritakan bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang merupakan satu contoh ikutan yang terbaik. Rasulullah merupakan satu contoh ikutan yang terbaik yang Allah Ta'ala sebut dalam Al-Quran Al-Karim. InsyaAllah kita bacakan terlebih dahulu. Semoga Allah Subhanahu Wa Ta'ala menurunkan rahmat sebagaimana janji Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Bila dibacakan Al-Quran, maka dengarlah dengan teliti, diamlah, moga-moga kamu beroleh rahmat. A'udzubillahi minasyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله، لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله
الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. صدق الله العظيم. Demi sesungguhnya untuk diri kamu itulah pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam satu contoh ikutan yang terbaik bagi sesiapa yang mengharapkan balasan daripada Allah Subhanahu wa taala, mengharapkan keridhaan daripada Allah dan balasan baik di hari akhirat, sedang ia pula sentiasa menyebut dan mengingati Allah Subhanahu wa taala dengan sebanyak-banyaknya. Alhamdulillah, itulah ayat 21 daripada surah Al-Ahzab, insya-Allah yang akan diteruskan atau ditadabbur oleh tuan guru kita. Sebelum itu saya menyebut asas ataupun berbahagia Datuk Hajah Al-Ghazana binti Haji Datuk Haji Rahmat untuk menyampaikan alur-alur tersebut. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Bismillah sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan, marhaban bikum. Yang dihormati, lagi dikasihi, disayangi dan disanjungi Tok Guru Syekh Zainul Asri yang baru sampai saja daripada Kuala Lumpur Al-Ustaz. Yang dihormati, lagi disayangi murabi saya iaitu Al-Fadil Ustaz Irmizi Haji Ali, dan juga yang saya kasihi adinda saya Ustaz Husaini Makmur baju hijau hari ini, okay. Yang dikasihi juga iaitu Datin Sri Umi Aida dari Musala Aisyah dan juga ahli karyanya. Yang disayangi, saya rasa Pontina ada dah sampai ke kat sini? Pontina, okey, kalau Pontina tak sampai lagi, beliau sepatutnya berada bersama dengan kita daripada Tuhan Kasih Nilofa. Yang dikasihi Datuk Linda, penggerak Usrah Hamba Allah daripada Tropicana Golf Resort, dan juga dikasihi adinda saya Datin Rugayah, penggerak Usrah daripada Bidadari Raudah. Yang dihormati, lagi dikasihi dan juga digeruni kat luar kawasan iaitu Kak Salwa kat sana. Okey, beliau adalah Ketua Muslimat Masjid Al-Falah Subang Jaya. Kejap lagi semua ni separuh ustaz daripada ni adalah mengikuti daurah ustaz Tok Guru Syekh Zainul. Dan yang saya kasihi sahabat saya, sahabat jannah saya Datin Surina, penggerak Usrah Jannatul A'la. Sahabat yang saya kasihi juga dan sayangi Puan Mona, penggerak Usrah Raudah Al-Zahrah di bawah pimpinan Ustazah Datuk Dr. Fatimah Az-Zahra. Datuk Sri, Datin Sri, Datuk Datin, ahli keluarga Syekh Ahyaya, jiran tetangga, ahli karya Masjid Istiqamah, sahabat jannah dan syurga, para muhibbin daripada Syekh Zainul sendiri, muslimin dan muslimat yang ada di sini pada petang yang penuh barakah ini. Apa khabar semua? Masya Allah dan barakallah. Apa khabar semua? Alhamdulillah, luar biasa. Semuanya pencinta ilmu Allah. Selamat datang ke majlis ilmu #kabar kalam Allah dari Baik Rahmat.
Sebenarnya saya tak bercakap nak cakap panjang, okey, kerana semuanya tak sabar mendengar kata-kata hikmah daripada Tuan Guru Syekh Zainul. Tapi Syekh adalah menjadi adat saya sebagai tuan rumah. Saya sentiasa menyantuni dan mengenalkan tetamu istimewa saya pada petang ni. Dan juga saya maklumkan kepada guru saya iaitu Ustaz Tirmizi, yang Tok Guru besar nak mai daripada Al-Ustaz. Jadi dan lepas tu Ustaz cakap kat saya, oh itu Tok Guru besar tu, jadi maka beliau dengan besar hati, beliau kata saya akan turun sendiri dan saya akan menyantuni Syekh sendiri, dan saya akan menyumbangkan bacaan ayat suci Al-Quran atas pilihan Ustaz Tirmizi tadi, Uswatul Hasanah Rasulullah adalah suri tauladan yang terbaik buat kita semua. Dan syukur Alhamdulillah 4 hari lepas saya direzekikan menjadi tetamu Syekh di Pondok Darsa di Kuala Nerang. Kebetulan waktu tu saya balik kampung, dan setelah 2 tahun saya tak balik ke kampung disebabkan PKP. Sebetulnya saya balik kerana saya menghadiri festival sunnah, dan ada di kalangan sahabat-sahabat saya di sini seperti Datin Sri Aida terlibat di dalam festival sunnah secara langsung. Beliau mengetuai majlis muslimat pada hari yang kedua. Selama 3 hari 3 malam kami berkampung, dan juga penutupnya telah disempurnakan oleh Syekh Zainul Asri. Dan begitu juga dengan Puan Tina, dan saya kira ada juga di kalangan di sini khususnya karya Musalah Aisyah yang terlibat di dalam festival sunnah. Dan sebenarnya Kuala Nerang ni adalah kampung arwah bapa saya yang berasal daripada Langgak Kuala Nerang. Arwah bapa saya tinggalkan kami dusun buah-buahan dan juga rumah kampung buat kami adik-beradik. Ustaz Tirmizi sendiri kenal arwah bapa saya kerana kami adalah qariah jemaah Ustaz di Masjid Al-Hidayah Kelana Jaya. Setiap kali kurban kami akan berkurban di Masjid Ustaz. Dan arwah bapa selalu pesan pada saya, dia kata kalau bak mati besok hampa jangan lupa balik kampung. So itulah dia. Dan ni saya tahu kenapa arwah bapa saya wasiatkan kami tanah dusun yang jauh dekat Kuala Nerang tu, bukan kerana disebabkan takat nak kata orang merasa hasil buah-buahan saja, tetapi saya harus balik untuk menimba ilmu dari Tuan Guru Syekh Zainul di Pondok Darsa Kuala Nerang. Alhamdulillah ala kulli hal. Dan pagi tu di Pondok Darsa saya berkesempatan mengikuti kuliah Syekh sebelum subuh dan selepas subuh bersama dengan anak-anak mengaji di pondok. Pengalaman yang saya kira cukup indah saya kongsikan sikit ya. Kuliah sebelum subuh dengan suasana yang hening dan diiringi dengan kicauan burung-burung. Isi kandungan perkongsian tausiah Syekh adalah mengenai pentingnya kita hidup di negara yang berpandukan Al-Quran dan juga As-Sunnah, dan negara yang mempunyai pemimpin yang beriman dan bertakwa, kerana Allah akan buka 7 lapis langit dan juga 7 lapis bumi untuk memberikan keberkatan dan rahmatnya kepada negara dan khususnya pada kita semua rakyatnya. Dan pentingnya kita mempunyai pemimpin yang boleh mendidik rakyat. Itulah antara intipati yang saya dapat, yang saya take back daripada kuliah sebelum subuh Syekh pada pagi itu. Terdetik sebenarnya hati saya seperti mana lagu denyut jantungku bergetar. Dan saya berkata di dalam hati, berkata subhanallah, Syekh tahu apa ilmu yang saya perlukan dan saya berkehendakkan untuk panduan. Saya kata Syekh boleh baca ke fikiran saya. Begitulah kehebatan Syekh Zainul Asri di dalam menyampaikan ilmu dan juga dakwah. Maka hari ini Rumah Mengaji Baik Ar-Rahmat memilih topik Mahbah Rasulullah Ulul Amri Pemimpinku. #kabar kalam Allah dari Baik Ar-Rahmat telah memilih beberapa surah yang berkenaan dengan cinta Rasulullah pada umatnya. Di antaranya surah An-Nisa ayat 59. Izinkan saya untuk membaca terjemahannya. Wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul Muhammad dan ulul amri, iaitu pemegang kekuasaan di antara kamu. Kemudian jika kamu berbeza pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah kepada Allah, Al-Quran dan juga Rasul Sunnahnya. Jika kamu beriman pada Allah dan hari kemudian, yang demikian itu lebih baik dan lebih baik akibatnya. Dan oleh itu Syekh kami mohon dibantu, dipimpin dengan kupasan tausiah Syekh supaya kami jelas dapat menilai dan memilih pemimpin. Ar-Rahmanir-Rahim, Maliki Yawmiddin, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalam ala abil qasimil amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad bima sabaq nasiril haqq bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirabbil azim war rasulil karim wal malaikatil muqarrabin. Wassalatu wassalamu alayka ya sayyidi ya Rasulullah. Khudh biyadi qallas hilati adrikni. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Fadilah Datuk Haji Rozana, Datuk Haji Rahmat, selaku Muslimalis dekat rumah yang berrahmat rahmat ni, Allah Sayyidina Muhammad, Fadil, Ustaz Mezi, Ustaz Husaini, Datin Sri Maida dan semua hadirin dan hadirat, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Alhamdulillah, tak ketinggalan turun nak tadi apa ni, tak salwa ke jabatan, tak salwa yang hormati, khususnya semua yang hadir pada hari ini. Alhamdulillah, muslimin dan muslimat atau Allah sekalian, alhamdulillah, bersama-sama kita merasakan rasa syukur yang sedalam-dalamnya pada Allah Subhanahu wa taala yang telah memilih dan menjemput kita di majlisnya dan juga di majlis kekasihnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada petang yang mulia ini. Allah Subhanahu wa taala seperti mana ayat yang dibacakan tadi, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu athi'ullaha wa athi'ur rasula wa ulil amri minkum. Fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allahi war rasul. In kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir. Dzalika khairun wa ahsanu ta'wila. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wahai orang-orang yang beriman, Ati'ullaha wa ati'ur rasul. Patuh dan taatlah kamu kepada Allah, dan juga patuh dan taatlah kamu kepada Rasul dan pemimpin di kalangan kamu. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Fa in tanaza'tum fi syai'in, seandainya kamu berkelintah dalam apa jua perkara, farudduhu ila Allahi wa Rasul, maka kembalikan pertikaian tersebut kepada Allah dan Rasul. In kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir, seandainya kamu benar-benar beriman kepada Allah dan juga hari akhir. Ayat yang kita baca ini adalah ayat politik. Umat Islam ialah umat yang menjadi umat sebaik-baik umat, seperti mana yang Allah sebut dalam Al-Quran, kuntum khairu ummatin ukhrijat lin-nas
kamu ialah sebaik-baik umat yang dikeluarkan kepada manusia. Maksudnya, sepanjang sejarah wujudan manusia datang ke bumi, umat Muhammad ialah umat yang terbaik. Umat ini terbaik kerana mempunyai Nabi yang terbaik, Nabi yang digelarkan dengan Habibullah, kekasih Allah sallallahu alaihi wasallam. Mungkin di sana ada orang yang bertanya, Nabi Allah Ibrahim gelarnya Khalilullah pun maknanya ialah kekasih Allah. Allahumma salli ala sayyidina. Apa beza di antara Habibullah dengan Khalilullah? Sedangkan kedua-duanya ialah diterjemahkan dengan kekasih Allah. Muslimin dan muslimat yang dikasih sekalian, bezanya Khalilullah yang Allah berikan gelaran tersebut kepada Nabi Allah Ibrahim alaihissalam ialah selepas Nabi Allah Ibrahim berjaya melepasi ujian. Selepas Allah Subhanahu wa taala perintahkan Nabi Allah Ibrahim alaihissalam untuk menyembelih anaknya di berjaya, maka Allah gelar dan titlekan Nabi Ibrahim dengan Khalilullah. Maknanya Nabi Ibrahim mendapat penamaan sebagai Khalilullah selepas berjaya melepasi ujian Allah Subhanahu wa taala. Sementara Habibullah, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, Habib yang Allah gelarkan pada Rasulullah tidak perlu menjalani apa-apa ujian. Memang daripada awal lagi Allah Subhanahu wa taala, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, menjadikan Nabi sebagai kekasih. Habib maknanya memang tercipta sebagai kekasih. Itu maknanya. Maka Nabi SAW, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, dia perintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyampaikan berita gembira kepada umat ini, bahawa mereka, iaitu kita, ialah umat yang terbaik. Umat yang terbaik berada di akhir zaman. Umat ini, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, mereka terbaik ialah kerana mereka ialah umat insan teragung dan terbaik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Umat ini ialah umat yang dibanggakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, kerana mereka ialah umat yang terpilih, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, untuk menjadi saksi pada umat-umat yang terdahulu. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Jadi kita faham daripada saksi ataupun penyaksian ni melalui umat-umat yang terdahulu, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, mereka telah pun diutuskan rasul-rasul kepada mereka. Bagaimana mereka menerima rasul-rasul itu? Nabi Allah Musa dengan kaumnya, bagaimana kaumnya menerima Nabi Allah Musa? Nabi Allah Isa, bagaimana Nabi Allah Isa kaumnya menerimanya? Adakah mereka menentang ataupun mendukungnya? Semuanya telah pun berlalu dan telah pun dikhabarkan kepada umat ini tentang umat-umat yang terdahulu, dan kita semua akan menjadi saksi terhadap apa umat-umat yang terdahulu melakukan kepada rasul-rasul mereka. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Umat ini sekalipun berakhir dengan kenabian Nabi Muhammad SAW,
tetapi status ulama-nya seperti nabi-nabi dalam bangsa Bani Israel. Sebab itu Nabi sebut ulama ummati ka'anbiya'i Bani Israel. Ulama umatku mereka ialah seperti nabi-nabi dalam bangsa Bani Israel. Itulah ketinggian ulama umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka tentulah muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, Allah Subhanahu wa taala perintahkan pada kita yang pertama untuk taat dan patuh kepada Dia. Yang kedua, Allah Subhanahu wa taala suruh kita taat dan patuh kepada Rasul yang diutuskan kepada kita. Yang ketiga, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, Allah Subhanahu wa taala perintahkan kita untuk patuh pada pemimpin di kalangan kita. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Yang disebut dengan ulil amri. Ayat ini Allah kata, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Ini panggilan Allah Subhanahu wa taala, panggilan manja untuk orang-orang yang beriman. Maka setiap orang yang beriman akan rasa syahdu panggilan Allah Subhanahu wa taala dengan panggilan wahai orang-orang yang beriman. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Allah sebut atii'ullah, taatlah kamu semua kepada Allah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Orang-orang beriman bila dengar perintah untuk taat pada Allah merasa syahdu. Kerana Allahumma salli ala sayyidina Muhammad telah terhubung asal kejadian, bukankah aku Tuhan kamu? Ketika itu kita semua menjawab daripada kehalusan hati nurani kita sebagai hamba, bala syahidina, ya Tuhan kami saksi. Maka subhanallah, maka untuk patuh pada Allah. Memang asal-asal roh ialah tunduk dan patuh kepada Tuhan. Maka Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, benarlah seperti mana yang Allah sebut, idza dzukirallah wajilat qulubuhum wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum imana. Bila dibacakan ayat-ayat Allah, gemetar hati mereka. Dan apabila dibacakan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, bertambah keimanan mereka. Sebab itu orang beriman disuruh untuk dengar bila dibacakan Al-Quran. Wa idza quri'a Al-Quran fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Wahai orang-orang yang beriman, sesaat dibacakan Al-Quran pada kamu, fastami'u lahu, dengarlah bacaan Quran itu, wa ansitu, dan kamu kena diam. Bila Quran dibaca tak boleh semak, Quran dibaca kena diam. Sebab yang dibaca itu ialah ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, peringatan Tuhan. Bila diberi peringatan, sebagai hamba kita kena akur dan diam. Wa ansitu, tak boleh semak. Dan Allah sebut la'allakum turhamun. Mungkin ada orang yang terjemahkan la'alla itu dengan mudah. Kata si Bawah rahimahullahu ta'ala, si ulama nahu sahabat Muhammad, perkataan la'alla itu yang kita terjemah dalam bahasa Arab mudah-mudahan itu, kalau yang mengucapkannya Allah, dia bukan lagi terjemahnya mudah-mudahan, tapi ialah pemimpin yang akur dan patuh pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Pemimpin yang korupsi, jangan condong. Pemimpin yang zalim, jangan kita condong hati. Kita waras. Kita dah hari ini tak macam dulu. Dulu pemimpin buat jahat kita tak tahu. Hari ini terbongkar kejahatan para pemimpin. Jadi kalau Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, mereka rakus dengan dunia, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, ataupun dalam bahasa lain, mereka zalim rakyatnya, jangan sokong ala sayyidina Muhammad. Sebab Allah dah bagi amaran,
wala tarkanu ilal ladzina zalamu fatamassakumun nar. Kamu jangan condong hati kepada orang zalim, nanti kamu akan disentuh oleh api neraka. Wala tarkanu, dicondong hati. Mana kenal, minat, suka, tak boleh. Tuhan tak bagi. Salah sana makan. Kamu jangan condong hati, wala tarkanu ilal ladzina zalamu. Kamu jangan condong hati kepada orang-orang yang zalim. Tak boleh suka, tak boleh jadi ahli dia, tak boleh pengikut dia, tak boleh. Fatamassakumun nar, nanti kamu akan disentuh oleh api neraka. Itu amaran. Salah sana makan. Tuan-tuan muslimin dan muslimat atau Allah sekalian. Sebab menzalimi, zalim ni mana? Zalim ni maknanya wad'u syai' fi ghairi mahalli, di mana zalim. Meletakkan sesuatu tidak di tempatnya. Contoh, kasut punya mahal RM500 untuk atas kepala. Oh, sangat. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Tepiak RM5 buh di kaki. Itu mana zalim? Tepiak walaupun RM5 tempat di atas. Kasut sekalipun mahal tempat di bawah. Maknanya itu mana adil. Buat sebaliknya zalim. Pemimpin sepatutnya jadi khadam rakyat, tapi jadi koki daripada rakyat. Tak betul. Dia patut jadi khadam kita. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Tiba-tiba dia jadi bos kita. Sebab Nabi kata macam ni. Nabi sebut Sayyidul Qawm khadimuhum. Pemimpin kepada sesuatu kaum ialah khadam mereka. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Pemimpin kepada sesuatu kaum yang khadam kaum tersebut. Maknanya pemimpin kena jadi Pak Yik kita, tak Pak Yik. Hak kita semua Pak dia kena ikut. Ala sayyidina Muhammad. Jadi subhanallah, contoh satu masa ada seorang sahabat Nabi bernama Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Sayyidina Abu Hurairah ni dia ialah ketua kepada satu golongan sahabat yang disebut dengan Ahlus Suffah. Ahlus Suffah ni mereka letak amal dalam 60-70 orang saja yang duduk di atas serambi masjid Nabi. Kalau kita menafar soalan Sayyidina Muhammad, makam Rasulullah, orang lelaki masuk daripada Babul Salam keluar Babul Baqiyah, di bahagian perempuan ni soalan Sayyidina Muhammad, ada serambi yang berdempetkan dengan makam Rasulullah tu. Itulah tempat duduk Ahlus Suffah dulu. Mereka dalam 60-70 orang. Mereka buat kerja apa? Mereka duduk di masjid. Mereka akikah, mereka semayang, mereka baca Al-Quran. Jadi mereka memakmurkan masjid. Masjid kita lepas subuh tak ada orang duduk kan? Masjid Nabi sepanjang masa ada orang memakmurkan. Jadi yang memakmurkan masjid Nabi golongan disebut dengan Ahlus Suffah. Ketua dia buat nama Abu Hurairah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Mereka ni dulu di masjid Nabi memakmurkan masjid Nabi. Dan mereka makan seandai Nabi makan. Kalau Nabi tak nak makan, mereka pun tak makan. Kerja mereka ibadat. Satu masa mai satu orang bawa susu, pakai susu. Jadi dia bagi dia kepada Sayyidina Abu Hurairah. Mereka ni dah banyak hari tak makan. Akhir bila bagi kepada Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu masalah Sayyidina Muhammad, hadapnya dia bawa susu tersebut kepada Rasulullah. Sahabat dulu-dulu dalam apa nikmat yang mereka dapat, mereka utama Nabi. Kalau contohnya Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, buah pohon tamar, buah suluk ala sayyidina Muhammad. Orang yang mula-mula makan Rasulullah lebih baik Nabi makan dulu. Lepas tak makan lagi. Sebab itu bukan murid yang baik ala sayyidina Muhammad, anak-anak yang baik ala sayyidina Muhammad.
dapat gaji pertama. Yang asal dulu ialah mak dia, ayah dia. Yang asal dulu tok guru dia. Dia tak makan. Nabi kita SAW soalan selama para sahabat berlaku macam tu dengan Rasulullah. Kami tak makan lagi. Nabi dulu. Jadi Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu soalan Sayyidina Muhammad dapat susu orang bagi tu. Soalan Sayyidina Muhammad, dia dah benar hari tak makan. Tapi dia tak tuli dia. Yang dia tuli Nabi. Sebab dia tak makan, Nabi pun tak makan juga. Dia lagi makan, dia pun makan. Bawa pila pada Rasulullah. Soalan Sayyidina Muhammad. Tapi Nabi kata Sayyidul Qawm khadimuhu, pemimpin satu kaum, dia khadam kaum tersebut. Ada Sayyidina Muhammad. Nabi kata kepada Sayyidina Abu Hurairah, kita bagi kat kawan-kawan. Kata Sayyidina Abu Hurairah, kalau bagi kat dia buat habis atau sulit. Akhir dia atok seorang orang tu minum sampai dia punya langgam atau sampai nampak muka dia dah. Mana sampai habis. Rasulullah Muhammad gitu. Lepas tu kata orang kawan tak mau habis ni. Kawan tu sampai kenyang lah. Sampai letih nak minum. Dia tengok susu tak luar pun masih ada. Orang ambil susu tu. Bagi orang berdua pula. Puluh lagi pula. Habis lah. Susu tak kurang juga. Yang ketiga susu tak kurang. Sampai 70 orang. Susu tetap ada. Bila susu tak luar, bawa pergi kat Rasulullah SAW. Pergi kat Rasulullah. Dia tak minum dulu. Tapi Nabi dulu. Susu tak habis. Dia tak pergi. Dia pergi kat Rasulullah. Bila pergi kat Rasulullah, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Rasulullah bagi kat Rasulullah. Dia kata, minum pula. Saya Rasulullah. Macam orang ngantuk disuruh bantai. Bila Nabi kata minum dulu, dia pun Bismillahirrahmanirrahim. Minum. Dia minum ni sampai dia kata sampai kupuh. Sampai aku rasa sampai badan aku disusu semua. Sampai disebut sampai susu ni sampai penuh jari-jari aku sampai ke hujung-hujung kuku. Apa kata penuh. Kuat tu. Tetap susu tu ada. Ada selama. Lah ada yang peletik lah minum susu. Tak nak minum lah. Baru dia kata Rasulullah Nabi pun ambil, Nabi kata minum. Baru habis. Rasulullah Sayyidina Muhammad faham lah. Pemimpin sesuatu kaum ialah khadam kaum tersebut. Nabi sendiri minum belakang. Sayyidina Abu Hurairah minum belakang. Ni bagi mereka kenyang dulu, baru kita kenyang. Boleh? Tak faham. Mereka jadi pemimpin kaya raya. Miskin rakyat. Salah Sayyidina Muhammad. Tuan-tuan, ataupun dalam bahasa lain, anak mereka makan daging, anak kita makan ikan kering. Kau salah tak tu? Bandingkan tu. Itulah pemimpin. Yang Nabi sebut, yaqduna li anfusihim ma la yaqduna lakum. Akhir zaman itu kamu akan dapat pemimpin yang mereka menghukum untuk diri mereka. Mereka tidak menghukum untuk diri kamu. Ini kan mereka akan bully kita. Jadi cari pemimpin yang peduli pada rakyat. Salah semua. Tuan, maka subhanallah, itulah pemimpin yang Allah Subhanahu suruh kita taat. Pemimpin macam mana? Pemimpin yang disebut dengan uswatun hasanah, teladan yang baik. Laqad kana lakum, di ayat yang dibacakan Ustaz tadi. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sesungguhnya pada diri Nabi itu ada contoh teladan yang baik. Tuan-tuan, saudara Sayyidina Muhammad, pemimpin yang nanti ini kena tanya, dia mayang jemaah di mana? Dia mayang jemaah di mana? Contoh kena sedih macam mana? Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Kalau dia dengan Tuhan lain balai, macam mana dia nak patuh kita contoh? Bak semayang. Pemimpin ni yang paling penting, kena boleh baca Fatihah paling betul.
Lepas ini esok, bila diumumkan pencalonan esok ni, suruh dia baca Fatihah nak dengar. Dia buat live soalan Sayyidina Muhammad. Baca Fatihah tak kena macam mana nak imam, nak memimpin kita. Pemimpin mesti kena boleh jadi imam. Soalan Sayyidina Muhammad. Barulah rakyat rasa seronok berada di bawah pemimpin yang patuh pada Allah. Soalan Sayyidina Muhammad. Ni sampai tangga surau pun tak kenal dia. Macam mana nak jadi pemimpin? Tengok, hati Soalan Sayyidina Muhammad. Dan pilih yang betul-betul patuh pada Allah Subhanahu wa ta'ala, tidak akan selamat. Jadi pemimpin, kalau mereka hanya peduli layuk nasi ekor saja, tidak peduli hal kita, Soalan Sayyidina Muhammad, bila naik nak pilihan raya, barulah dia muncul. Soalan Sayyidina Muhammad itu bukan pemimpin yang terbaik. Pemimpin yang terbaik adalah pemimpin yang duduk di hati rakyat. Pemimpin terbaik ialah pemimpin yang tidak serakah dengan dunia. Yang baik adalah pemimpin yang hatinya berpaut di akhirat. Sebab itu Allah selalu sebut, liman kana yarjullaha wal yawmal akhir. Pemimpin ni yang pertama hati dengan Allah, yang kedua hati dengan akhirat. Jadi tuan-tuan, sebenarnya benda ni benda yang simple. Soalan sini, kita tak perlu tanya siapa-siapa pemimpin ni orang akhirat ke pemimpin dunia. Tengok tawah Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Kalau orang akhirat, dia cakap akhirat banyak. Kalau pemimpin tu ahli dunia, dia cakap dunia banyak. Cukuplah penilaian ni Soalan sayyidina Muhammad. Sebab tanpa kita tahu dia suka. Sebab Nabi sebut, man ahabba syai'an akthar min dhikri. Siapa suka sesuatu, dia suka banyak, dia suka sebut benda tu. Tuan-tuan, Soalan Sayyidina Muhammad, mudah-mudahan insya-Allah kita semua jadi insan-insan yang patuh pada Allah, patuh pada Rasulullah, dan bakal memimpin kita ialah orang-orang yang beriman. Kita lalu berdoa, Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Kita minta pemimpin di kalangan kita ialah orang-orang yang bertakwa. Jadi subhanallah, Soalan Sayyidina Muhammad. Jadi sesungguhnya bila mana kita memperoleh pemimpin yang terbaik untuk umat ini, maka akan dibukakanlah kepada kita 7 pintu langit dan 7 lapis bumi. Sebab Allah sebut dalam Quran, Soalan Sayyidina Muhammad, Allah sebut, walau anna al-qura amanu wattaqaw la fatahna 'alaihim barakatin minas samai wal ardh. Kalau penduduk sesebuah negeri itu mereka beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, Sayyidina Muhammad kata Allah, la fatahna 'alaihim, pasti disumpah Allah, kami akan bukakan keberkatan dari 7 lapis langit dan 7 lapis bumi. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Hari ini dunia kita dah hilang keberkatan. Sebab satu yang puncanya zalim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Tidak peduli kepada ayat, hanya mempedulikan diri sendiri. Dia zalim ni punca kerosakan ekonomi, punca penambahan jenayah. Semua kerosakan berlaku dengan sebab demi. Atau masa di Madinah berlaku gempa bumi. Sayyidina Umar duduk dalam masjid, Soalan Sayyidina Muhammad. Bila berlaku gempa bumi, dia pun lari keluar, dia hentak kaki dia, Soalan Sayyidina Muhammad. Hei bumi, aku tak adil lagi kah? Bumi pun henti daripada puncak. Faham daripada kalam itu, zalim ialah sebab berlaku kerosakan. Soalan Sayyidina Muhammad hari ini, tengok tu takut, tengok langit takut, tengok laut takut, tengok sungai takut, tengok bukit takut, semua takut. Pasal zalim. Soalan Sayyidina Muhammad. Subhanallah, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Jadi damaikan balik dunia, harmonikan balik negara dengan milik pemimpin yang terbaik, Sayyidina Muhammad.
Kadang-kadang kita kata, Ustaz, nampak macam semua baik. Ada lah. Nampak macam semua baik. Ada ke semua baik? Tuan-tuan, sahabat Sayyidina Muhammad, itu kita minta, Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna istinabah. Kita minta, ya Allah, tunjukkan kami kebenaran itu kebenaran. Rezekikan kami boleh mengikut kebenaran. Tunjukkan kami kebatilan itu kebatilan. Rezekikan kami dapat menjauhi kebatilan. Dan minta doa tu. Takut tersalah pilih. Allah senang maaf. Salah pilih, habis dia. Jadi pilih pula. Pasal saya kata habis. Bukan mudah nak pilih 5 tahun pula. Kalau pilih tak dengar hari ni, 2-3 hari pilih, boleh pilih pula tak apa. 5 tahun pula. Wasfak 5 tahun lagi. Jadi jangan gadaikan keharmonian dengan kecelaruan dan kebinasaan. InsyaAllah, sahabat Sayyidina Muhammad, mudah-mudahan Allah tentu terbaik pada kita semua. Sahabat Sayyidina Muhammad, mudah-mudahan Allah tentukan yang terbaik buat kita untuk menjejaki jejak-jejak para orang saleh yang menjadi pimpinan dunia ini akan dipimpin oleh orang yang baik-baik. Kali insyaAllah. Saya ingat sekali dulu terima kasih kepada Pak Umar, Datuk Tuzana dan juga Datuk Anas yang sudi untuk ikut saya naik ke petang ini bersama Sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan kesempatan yang ada ini kesempatan berharga buat kita untuk bersama-sama kita dicurahkan rahmat, nikmat, berkat dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah. Bismillah. Alhamdulillah. Boleh lagi ya? Alhamdulillah. Untuk kawan dan puan, saya punya jubah ni tak ada kena mengena dengan hidup ataupun yang telah tiada. Jadi semua ambilkan sajalah ya. Jadi insya-Allah tuan-tuan puan semua, kita sebelum kita nak habis, sama-sama kita nak Rasulullah dalam mengenangmu kami susuli lembaran sirahmu pahit ketik pengorbananmu membawa cahaya kebenaran. Engkau taburkan pengorbananmu untuk umatmu yang tercinta, biar terpaksa tempuh derita, cegahnya hatimu menempuh ranjaunya. Tak terjangkau tinggi pekertimu, tidak tergambar indahnya akhlakmu, tidak terbalas segala jasamu. Sesungguhnya engkau Rasul mulia, tamatnya hatimu menempuh dugaan, mengajar erti kesabaran, menjulang panji kemenangan. Terukir namamu di dalam Al-Quran. Rasulullah, kami umatmu, walau tak pernah melihat wajahmu, kami cuma mengingatimu, dan kami cuba mengenal sunnahmu. Kami sambut perjuanganmu, walau kita tak pernah bersua, tapi kami tak pernah kecewa. Allah dan Rasul sebagai pembela. Tak terjangkau tinggi pekertimu, tidak tergambar indahnya
Sesungguhnya engkau Rasul mulia, kabarnya hatimu manapun dugaan mengajar arti kesabaran. Terukir namamu di dalam Al-Quran. Dan alhamdulillah nampaknya semua semangat kan nyanyi puji-puji kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita semua nanti bangkit di hari akhirat kelak bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan insya-Allah ya. Jadi insya-Allah kita tutup dulu. Kita tutup dengan kafatul majlis dan suratul As. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi saya mewakili tuan rumah Datuk Razana dan juga suami ya, menjemput kita semua ke Haiti Datuk ya, insya-Allah. Bersilakan. Okey, Ustaz, kita ada pengumuman sikit. Hari ini Syekh baru saja melancarkan buku Hati Tempat Pandangan Allah. Jadi pada sesiapa yang berminat, Syekh ada bawa lebih kurang dalam, tak banyak, 100 naskah je, panas daripada Kuala Nerang. Jadi kalau sesiapa yang berminat, bolehlah, ada titipan di sini yang boleh jual buku ni. Senaskah RM25 saja. Okay, jadi sampai yang berminat, share dekat sini. InsyaAllah ya, share tak keberatan kalau nak bagi autograf lah. InsyaAllah. Okey, sebenarnya apa yang terkandung kat sini melebihi daripada harga tu. Dan ini semua adalah semangat untuk Madrasah Syekh Darsam di Kuala Nerang. Jadi pada saya nak berjemput minuman petang, silakan. Tafadhal Maskura, silakan. Hari ini minum petang di depan sana. Okey. Tajaan Baik Rahman. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan majlis kita seterusnya lepas Haiti, kita akan solat maghrib berjemaah. Dan lepas tu disambung dengan maulid oleh kumpulan ahli badar. Dan Syekh seterusnya ada program daurah di Masjid Al-Falah. Kalau kawasan dah bagi bercelik-celikan. Okey, terima kasih. Assalamualaikum. Sila tafadhal. Silakan.